Ceraikan aku! Natasha binti Hashim. Aku ceraikan kau talak 3. Hello, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Info Animasi, Info Hiburan untuk Anda. Taufik telah menceraikan Natasha dengan talak 3, dan bermakna mereka tiada peluang lagi untuk bersama lagi. Hidup tetap perlu diteruskan. Sejak itu, Natasha mahu fokus pada anak syurganya saja. Manakala Taufik coba mencari kehidupan baru, dan Alicia merupakan orangnya. Taufik rasa tenang dan bahagia apabila di samping Alicia. Di samping itu, Taufik perlu pekakan telinga mendengar leteran adiknya. Pak Hashim ada cadangkan Natasha, supaya Haikal dihantar di pusat autism milik Zainal. Maka di situ, Natasha banyak meluangkan masa dengan rakannya di kampung dulu. Zainal sudah ada tunang, bernama Fauziah. Tapi nampaknya, Fauziah tidak suka Natasha rapat dengan Zainal. Natasha memberi peringatan supaya jangan terlalu risau hubungan antara dia dan Zainal. Mereka berdua, sekadar kawan biasa saja. Fauziah nampaknya tidak suka dengan abang Zainal, yaitu Ismail. Inilah merupakan punca, kenapa Zainal seringkali menangguhkan pernikahannya. Oleh kerana Fauziah masih belum boleh menerima keadaan abangnya. Peluang rezeki mula datang setelah Natasha diberhentikan kerja. Dia dapat peluang bekerja di syarikat tempat Ismail bekerja. Taufik mula teringat kembali, kenangan indah sewaktu dia masih bersama dengan Natasha dan Haikal. Alicia pula, seperti dungu menunggu Taufik supaya bernikah dengannya. Tapi apapun, Taufik berkata supaya beri dia masa untuk fikirkan. Zainal berjumpa dengan Natasha, dan menceritakan tentang keutamaan hidupnya pada Ismail. Ismail menziarahi pusara mak ayahnya, dan dia berkata yang dia mahu melihat adiknya bahagia, di samping orang yang dia sayang. Dan Ismail redor jika Fauziah pilihan Zainal. Kalau boleh, dia tidak mahu menyusahkan adiknya lagi untuk menjaga dirinya. Dengan mengejutkan, Fauziah tiba-tiba datang dan bersemuka dengan Natasha. Natasha tidak peduli jika orang menghina dirinya. Tapi apabila orang coba apa-apakan Haikal, Natasha naik menggila. Mereka anak beranak pun beredar dari situ, sebelum Natasha hilang sabarnya. Selepas itu, Fauziah mengadu pada Zainal, yang mengatakan Natasha memaki hamun dia. Tapi reaksi Zainal seperti dia tak percaya apa yang dikatakan tunangnya. Makin hari, makin menunjukkan sisi positif dalam diri Haikal. Secara perlahan, dia sudah pandai menguruskan dirinya sendiri. Natasha tersenyum gembira melihat progres anaknya. Semenjak Fauziah memarahinya tempo hari, dia coba menjauhkan diri dari Zainal. Natasha menyuruh Zahira menghantar Haikal di pusat jagaan. Zainal rasa serba salah, dan dia coba bersemuka dengan Natasha, sampailah masalah yang ada dapat diselesaikan. Natasha kini sudah bekerja di syarikat yang sama tempat Ismail bekerja. Mengenai hubungan antara Taufik dan Alicia, akhirnya menuju ke jenjang pelamin. Zahira nampaknya tidak suka Taufik berkahwin lagi. Tapi apakan daya, Taufik dan Puan Aminah suka buat keputusan sendiri. Zahira cadangkan Natasha supaya buat video, mengenai pengalaman menjaga anak yang istimewa. Pada mulanya, Natasha tak bersetuju. Tetapi hari demi hari, dia berpikir panjang, bahwa video itu akan memberi manfaat kepada semua orang. Kata-kata Zahira sebelum ini adalah satu hujahan yang paling tepat, untuk sebarkan kebaikan kepada masyarakat yang alami situasi seperti dirinya. Zainal dapat juga berjumpa dengan Natasha, dan coba bawa berbincang. Natasha tidak mahu orang di luar sana mengelar dirinya penyondol, hanya disebabkan mengganggu hubungan, antara Zainal dan Fauziah. Dia tidak mahu menambah masalah pada dirinya. Cukuplah dia hanya fokus pada Haikal saja. Puan Aminah teringin sangat mahu menimang cucu. Dia harap, perkawinan antara Taufik dan Alicia, akan memberi rezeki zuriat, dengan secepatnya. Alicia begitu pantang apabila Taufik menyebut nama bekas jandanya di depannya. Alicia merasakan Taufik rindu pada bekas istri, dan anaknya. Fauziah tidak serik. Dia coba apa-apakan Haikal lagi buat kali kedua. Natasha mengamuk, dan menolak Fauziah ke lantai. Kemudian, Zainal munculkan diri. Natasha memberi amaran terakhir. Jika Fauziah masih berani sentuh anaknya,
Zainal tidak akan berjumpa dengan Natasha dan Haikal lagi. Tindakan Fauziah membuatkan Haikal alami tekanan emosi. Zahira beritahu pada Natasha bahwa dia merasakan Zainal menyimpan sesuatu perasaan, yaitu perasaan cinta. Dia berharap Natasha boleh terima Zainal sebagai pendamping hidup sampai ke hari tua. Ismail berjumpa Natasha dan beritahu supaya jagakan adiknya. Maksudnya, dia tahu adiknya suka pada Natasha, dan Ismail berharap Natasha tidak kecewakan Zainal. Natasha, Haikal dan Zainal meluangkan masa bersama di taman. Zainal menjelaskan hubungan antara dia dan Fauziah. Dia dan Fauziah sudah lama bertunang. Tetapi disebabkan Fauziah masih tidak boleh terima kekurangan Ismail, dia telah menangguhkan banyak kali untuk berkahwin. Natasha memberi nasihat supaya beri Fauziah masa untuk terima Ismail. Nampaknya, masa yang diberi hanya sia-sia saja. Bersukaria Zainal melayani Haikal bersama Natasha. Lepas itu, Ismail juga turut serta bersama mereka. Detik lamaran Zainal terhadap Natasha. Natasha berkeras menolak lamaran Zainal, karena dia merasakan dirinya masih trauma dengan perkahwinannya sebelum ini. Zainal memberi ruang pada Natasha untuk pikirkan tentang lamarannya. Zainal diganggu emosi amarah, hingga membuatkan dia meninggikan suara apabila bercakap dengan Ismail. Puan Aminah merasa kesunyian karena dia masih belum menimang cucu lagi. Namun Zahira memperingatkan pada mamanya, bahwa Puan Aminah masih ada seorang cucu yaitu Haikal. Zahira coba memberi kesedaran, supaya Puan Aminah tidak terus membenci cucunya yang merupakan insan istimewa. Perbualan mereka berdua didengari oleh Elisha. Pikirannya serabut karena Puan Aminah tidak habis memikirkan cucu. Taufik coba bergurau dengan istrinya. Tapi setelah Elisha beritahu yang dia takut jika mendapat zuriat yang cacat, Taufik terasa hati, dan dia memberi amaran supaya jangan sebut tentang Haikal lagi. Maka Elisha mula beremosi, dan dia keluar rumah meninggalkan suaminya. Taufik berkata pada mamanya, bahwa Elisha seperti kebudak-budakan, dan dia malas mau pergi berjumpa istrinya dan memujuknya. Ismail tidak berhenti meminta pada Natasha supaya kawin dengan Zainal. Zainal pula telah bertekad mau putuskan pertunangannya dengan Fauziah, memandangkan masa yang diberi untuk coba menerima Ismail, sudah lebih dari cukup. Zainal berjumpa terus dengan Pak Hashim untuk mendapat keizinan dan restu darinya, untuk memiliki Natasha. Pak Hashim dan Mak Zainab sangat berkenan untuk dijadikan Zainal sebagai menantu. Natasha coba mencari Zainal, dan tidak tahu di mana dia berada. Begitu juga dengan Ismail. Tapi setelah Mak Zainab menelepon Natasha, barulah dia tahu Zainal kini berada di kampung. Natasha terkejut, karena kedua orang tuanya sudah tahu mengenai lamaran Zainal terhadap dirinya. Hari selanjutnya, Natasha balik ke kampung dan berjumpa dengan Zainal. Pada mulanya, Natasha tegur tentang sikap Zainal terhadap Ismail. Zainal sadar dirinya salah, karena meninggikan suara pada abangnya. Selepas itu, barulah kebahagiaan tercipta, apabila Natasha memberi respons pada Zainal untuk terima lamaran Zainal. Selepas pernikahan, sedikit jamuan ringan pada semua insan istimewa. Malam yang indah telah diganggu oleh kehadiran Haikal. Tapi apakan daya, mereka berdua terpaksalah mengalah. Ismail mula alami sakit tengkuknya. Adakah gejala ini ringan atau berat? Tiba-tiba, kehadiran seorang lelaki membuat kecoh di pusat jagaan. Rupa-rupanya, ini merupakan rancangan Fauziah untuk membalas dendam, karena Zainal menolak cintanya. Apabila Zainal dan Natasha tiba di kampung, dia mendapat panggilan dari Ismail. Tapi panggilan itu bukanlah dari abangnya. Zainal bergegas ke hospital Kuala Lumpur untuk melihat keadaan Ismail. Natasha dan Haikal tidak ikuti dia, karena Zainal tidak benarkan. Zainal menangisi melihat Ismail yang tidak sadarkan diri. Natasha pula risau, karena Zainal tidak menjawab panggilannya. Waktu tengah malam, barulah Zainal perasan istrinya menelepon banyak kali, dan dia pun segera menelepon Natasha untuk beritahu perkara lanjut. Zainal berkata Ismail alami pendarahan darah beku di kepalanya. Natasha coba memberi nasihat pada suaminya supaya kekal tenang, dan berdoa semoga Ismail selamat. Kalau ikutkan,
Natasha mau balik ke Kuala Lumpur pada malam itu juga, tapi Zainal menyuruh istrinya bergerak pada siang hari. Dia risau dengan keselamatan Natasha. Keesokan harinya, Natasha dan Haikal pun bergerak pulang menggunakan kereta ayahnya. Takdir hidup Ismail setakat itu saja. Dia telah pergi buat selamanya. Natasha dan Haikal menemani Zainal menguruskan pengebumian abangnya. Sejak ketiadaan Ismail, sikap Zainal mula berubah. Apabila Haikal meminta Zainal buatkan air untuknya, Zainal naik angin, dan dia campak gelas itu ke lantai. Natasha segera tenangkan Haikal. Namun sikap Zainal itu hanya sementara saja. Dia cuma perlukan masa untuk terima semuanya. Dia sangat rindukan arwah abangnya. Teringat kembali sewaktu Zainal dan Ismail masih kecil, sehinggalah menjangkau usia dewasa, menghadapi cabaran hidup. Zainal nampaknya semakin oke, dan dia kembali semula pada kehidupannya. Ini semua atas sokongan Natasha untuk Zainal bangkit semula. Dia kembali semula menguruskan akademi. Kemudian, Natasha, Zainal dan Haikal pergi melawat kubur Ismail. Selepas Haikal menunjukkan arah jalan ke tanah perkuburan, Fauziah masih nampak kepuraannya apabila bersama Zainal. Sebelum ini, dia begitu berani untuk memburukan akademi autism, namun rancangan semuanya gagal, karena perkara yang dirancang tidak seperti yang diharapkan. Natasha berjumpa Zahira setelah agak lama tidak berjumpa. Zahira meminta maaf, karena masa pernikahan dia tidak dapat hadirkan diri. Selepas itu, dia bertanya satu soalan. Andai Taufik mahu menuntut semula penjagaan Haikal, adakah Natasha akan membenarkannya? Natasha merasakan perkara itu mustahil, karena dia tahu Taufik sangat bencikan anaknya. Perkara ini sudah mula merisaukan Natasha. Zainal kini sibuk menguruskan akademi, dan Fauziah tidak berhenti mengganggu Zainal. Apabila Zainal mengajak Natasha untuk makan bersama, Natasha melihat suaminya bersama bekas tunangnya. Selepas itu, kemunculan seorang lelaki, berjumpa dengan Haikal. Rupa-rupanya, Taufik yang datang untuk melawat anaknya. Haikal nampaknya gembira dengan kehadiran papanya. Api cemburu Natasha dan Zainal mula kelihatan, apabila masing-masing memikirkan perkara yang negatif. Pengasuh Haikal bertanya, siapakah gerangan yang datang bersama Haikal tadi? Haikal pun menjawab, orang itu adalah Papa. Alicia semakin tertekan, karena Taufik sudah mula abaikan dia, gara-gara Taufik ambil perhatian terhadap Haikal. Taufik dan Natasha membuat rundingan untuk hak penjagaan Haikal. Pada mulanya, Natasha tidak benarkan. Tapi kemudian hari, akhirnya Natasha setuju untuk berkongsi hak penjagaan. Walaupun sikap Taufik sebelum ini menjengkelkan, Natasha telah pertimbangkan keputusannya. Dengan syarat, Taufik akan bersama dengan Haikal, dan ditemani oleh adiknya Zahirah. Natasha berasa yakin jika Zahirah yang akan menjaga Haikal, namun perasaan risau masih ada dalam dirinya. Puan Aminah tidak setuju dengan tindakan Taufik untuk menjaga Haikal. Dia mahu anaknya ambil perhatian lebih pada Alicia. Selepas itu, Puan Aminah mengadu pada Zahirah pula tentang Haikal. Apa yang Zahirah pikirkan, nampaknya, Taufik telah menjilat semula ludahnya. Masalah rumah tangga Natasha dan Zainal mula kelihatan, selepas kejadian tempo hari. Perasaan cemburu menguasai diri. Namun selepas mendengar penjelasan Natasha, Zainal meminta maaf pada istrinya. Dia berkata, cemburu tandanya adalah sayang. Puan Aminah mengambil berat terhadap Alicia, tapi kebaikan yang diberi tidak dihargai. Taufik memarahi istrinya, manakala Puan Aminah kekal tenang selepas apa Alicia buat padanya. Dia tidak mahu Alicia tertekan sepanjang kehamilannya. Puan Aminah melepaskan geram pada Haikal, karena gara-gara dia, Taufik abaikan Alicia. Haikal meraung dan menangisi di atas perbuatan yang tidak berhati perut. Ketika Zahira pergi ke tandas, Alicia telah jatuh terduduk, karena terpijak mainan yang ada di atas lantai. Gara-gara Alicia ikutkan emosi, dia telah terkena karmanya. Apakah yang akan terjadi pada Alicia? Adakah kandungannya masih selamat? Kita lihat nanti episode yang terakhir, Pinjaman Surga. Oke guys, setakat itu saja untuk video kali ini. Nantikan video seterusnya.